Hai, video kali ini Cik akan menerangkan tentang cabaran selepas pembentukan Malaysia iaitu tragedi hubungan antara kaum iaitu peristiwa 13 Mei. Masih baik dah. Dia orang kata dah kesian dia tak bayar ikut lah bunuh-bunuh ni kan. Bila berlakunya rusuhan kaum tersebut? Ia berlaku pada 13 Mei 1969 sejurus selepas berlakunya pilihan raya yang kedua. Bagaimana boleh berlakunya rusuhan kaum tersebut? Berlaku ketegangan antara penyokong parti politik yang terlibat dalam pilihan raya memang memprovokasikan keadaan. Keadaan ini berlaku tertumpu di Kuala Lumpur, Selangor dan sekitar dengannya. Terdapat 5 faktor utama mengapa berlakunya rusuhan kaum. Faktor paling utama adalah berlakunya ketidakseimbangan ekonomi dan sosial. Pelajar perlu sedar bahawa selepas penjajahan kita masih mewarisi keadaan ekonomi di mana berlakunya ketidakseimbangan antara penduduk bandar dan luar bandar. Keadaan ini menyebabkan berlakunya perasaan tidak puas hati terutama di kalangan orang Melayu yang masa itu jauh tertinggal dari segi sektor ekonomi dan juga sosial. Bagaimanakah keputusan pilihan raya umur 1969 telah mencetuskan keadaan kerusuhan? Ia bermula semenjak berkempen lagi. Kalau dilihat semasa pilihan raya berlakunya kempen terdapat parti politik menggunakan sentimen perkauman dan keagamaan. Mereka telah menyentuh isu sensitif dan menyebabkan berasanya tidak puas hati semasa berkempen. PKM telah mengambil kesempatan dalam keadaan tersebut semasa pilihan raya tersebut. Dan keadaan ini juga bertambah serius apabila berlakunya perarakan kemenangan pilihan raya pada tahun 1969 tidak terkawal dan menimbulkan kekacauan dan perbuatan provokasi. Apakah langkah kerajaan untuk mengatasi masalah rusuhan kaum 13 Mei 1969? Peristiwa 13 Mei 1969 telah menyebabkan berlaku ketegangan kaum antara orang Melayu dan bukan Melayu. Antara langkah yang telah diambil oleh kerajaan adalah mengisytiharkan darurat, berlaku pembentukan gerakan negara atau Mageran dan peranan yang dimainkan oleh Raja-Raja Melayu. Mari kita lihat apa itu Undang-Undang Darurat. Pengisytiharan perintah darurat dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong pada 16 Mei 1969 ke seluruh negara. Apakah yang diimplikasi daripada darurat tersebut? Antara ciri darurat adalah perlembagaan digantung. Ini bermaksud kerajaan boleh membuat ordinan yang tidak mengikut perlembagaan. Yang kedua, parlimen juga ditangguhkan, di mana parlimen tidak bersidang pada tempoh darurat. Wujudnya pusat perlindungan. Pihak polis menguatkuasakan perintah penurung, perubahan jawatan kuasa bertugas untuk menyusun semula perkhidmatan penerangan kerajaan. Semua berita daripada pihak media ditapis bagi memastikan kesahihannya. Salah satu elemen dalam darurat adalah perintah berkurung. Mari kita lihat apa yang berlaku dalam perintah berkurung. Mangsa rusuhan dipindahkan ke pusat perlindungan di Stadium Merdeka dan Teo 6 Settlement. Pihak berkuasa memagar kawasan Kampung Baru dan menjadikan kawasan perintah berkurung yang besar. Sementara itu, tentera memberikan perlindungan kepada penduduk yang berlindung di beberapa kamp tentera. Kerajaan juga memastikan bekalan makanan diperolehi penduduk terutamanya di pusat perlindungan. Salah satu langkah untuk mengatasi masalah rusuhan kaum adalah menubuhkan Mageran. Apa itu Mageran? Yang di-Pertuan Agong telah memperkenan penubuhan Majlis Gerakan Negara atau dikenali sebagai Mageran yang dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak Husin. Ahlinya terdiri pada pegawai perkhidmatan awam, pegawai tinggi polis dan juga tentera. Mageran diberi kuasa untuk memerintah sepanjang tempoh darurat iaitu antara 16 Mei 1969 hingga 23 Februari 1971. Apakah tugas Mageran? Itu mengawal ketenteraman negara. Antara dua fokus yang dilakukan untuk diselesaikan oleh Mageran adalah untuk mengatasi masalah perpaduan kaum dan masalah ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Berikut adalah ahli yang terlibat dalam Mageran. Antara mereka adalah VT Sambatan, Dr. Ismail Abdul Rahman, Tun Abdul Razak Husin dan Tan Siew Sin. Seterusnya, mari kita lihat apakah langkah yang telah diambil oleh Mageran untuk mengatasi masalah tersebut. Antaranya ialah fungsinya adalah mengembalikan keamanan dan undang-undang, membentuk pentadbiran yang licin dalam negara,
kembalikan keharmonian dan kepercayaan antar kaum dalam negara, menggantung sementara penerbitan semua akhbar sehingga keadaan negara semakin pulih, menguat kuasa Akta Asutan 1948 serta Jabatan Penerangan menapis berita palsu dan menerangkan usaha kerajaan untuk menangani masalah kerusuhan kaum tersebut. Seterusnya, mari kita lihat peranan raja dalam mengatasi masalah rusuhan kaum. Kalau kita lihat, Raja-Raja Melayu turut memainkan peranan penting dalam memulihkan keadaan negara. Semasa berlakunya rusuhan kaum, Sultan Perak iaitu Sultan Idris Iskandar Shah II telah menasihatkan rakyat agar menjaga keamanan. Berikutan daripada itu, pemimpin masyarakat dan politik di Perak telah menubuhkan jawatan kuasa muhibah. Jawatan kuasa ini menulis surat merayu kepada penduduk agar bertenang dan membantu negara dalam mengatasi masalah. Di negeri-negeri lain pula, raja-raja turut meminta rakyat agar bertenang dan mematuhi undang-undang. Kesimpulannya daripada bab ini, negara kita menghadapi cabaran selepas pembentukan Malaysia, termasuk dari segi pembangunan, sosio-ekonomi, politik, ancaman komunis serta keselamatan termasuk rusuhan kaum. Pelbagai usaha telah diambil bagi mengatasi cabaran berkenaan melalui dasar yang disusun oleh kerajaan. Cabaran ini berjaya ditangani melalui kesungguhan dan kerjasama yang ditunjukkan oleh pemimpin, pihak berkuasa dan masyarakat. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus bekerjasama bagi mengekalkan keamanan yang dikecapi agar dapat hidup dalam suasana aman dan makmur. Jangan lupa like video saya, subscribe dan share. Sekian pelajar, kita jumpa di lain video. Terima kasih semua. Bye.